So hari ini pembelajaran kita ialah PSV tingkatan 3, tajuk seni catatan. Okey, untuk tajuk seni catatan ini kita akan memberi tumpuan kepada 4 perkara, iaitu yang pertama ialah teknik-teknik dalam catatan, kemudian aliran-aliran catatan di Malaysia, kemudian artis-artis ataupun tokoh seni catatan Malaysia, dan juga contoh-contoh karya mereka. So ada 4 perkara yang akan kita fokuskan pada hari ini, semuanya yang berkaitan dengan seni catatan tanah air, di Malaysia sahaja. Kita belum pergi lebih jauh untuk global. Nanti tingkatan 4 baru kita akan pergi pada dunia, level sejarah dunia. Okey, so sebelum kita mulakan kelas kita, mari kita kenali dulu antara alatan-alatan ataupun bahan dan juga media dalam penghasilan catatan. Okey, mari kita kenali dulu apa dia cat minyak, kemudian cat gouache. Yang itu bukan gouache, sebutan dia ialah gouache. Kemudian cat tempera, cat fresco, kemudian cat poster, kemudian ada palette. Ada palette, kemudian ada pisau palette. Ni ialah pisau palette yang macam penyodok pembancuh simen tu. Kemudian ada cat air. Yang putih ni ialah canvas. Canvas biasanya untuk melukis menggunakan cat minyak ataupun akrilik. Kemudian kita terus tengok pada media dalam penghasilan seni karya seni catatan. Media-media yang ada, antaranya yang telah kita sebutkan tadi, iaitu antaranya ialah cat air, cat poster, akrilik, cat minyak, cat gouache, cat tempera dan juga fresco. So ini semua ialah antara warna-warna ataupun media yang selalu digunakan dalam penghasilan catatan ataupun Englishnya ialah painting. Tapi kebanyakan mungkin di kalangan di kalangan kamu yang selalu dengar ialah cat air, poster, mungkin cat minyak, dan juga akrilik. Itu yang mungkin yang biasa awak dengar. Mungkin cat gouache, tempera, fresco ni jarang awak dengar. Tapi ianya merupakan salah satu media yang turut popular. So semua media-media ni memerlukan bahantara untuk digunakan. Untuk kita guna, dia ada bahantara. Bahantara ni ialah bahan perantaraan untuk, dalam erti kata mudahnya, untuk kita bancuh ataupun kita applykan salah satu media tu, kita kena campur bahantara. Contohnya cat air, bahantaranya ialah air untuk melarutkan cat air tersebut. Untuk cair kita dapat bancuh dan kita dapat sapu dengan dengan smooth lah. Kita tengok satu-satu. Sepintas lalu kita tengok satu. Yang pertama kita tengok dulu cat air. Cat air bahantaranya yang saya sebutkan tadi ialah air. Kemudian alatan yang digunakan berus, berus lembut, berus keras, berus pelbagai saiz. Kemudian permukaan apa kita guna atas apa? Nak mewarna atas, biasanya atas kertas lah. Kertas cat air, iaitu kertas khas untuk watercolor. Kemudian kertas cartridge. Teknik-teknik dalam cat air dah belajar sebelum ni. Saya rasa awak dah belajar di tingkatan 2 pun, saya rasa dah mungkin dah belajar. Iaitu ada 4, iaitu teknik basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering, kering atas basah. So yang tu kita nak detailkan
InsyaAllah masa kita buat aktiviti nanti. Okey. Kemudian apakah ciri-ciri cat air ni? Ciri-cirinya ialah cat air ni dia, yang pertamanya dia cair, nipis. Kemudian bila kita sapukan atas kertas, ianya nampak macam lut sinar ataupun transparent. So dia boleh ditindan beberapa kali. Okey, contohnya yang pertama kita sapu color kuning, kemudian biar dia kering sekejap, kemudian kita sapukan warna biru. Okey, so di antara biru dengan kuning tu dia nampak seakan-akan transparent, dan biru campur kuning dia akan menampakkan seperti kehijauan dekat situ. Okey, seterusnya ialah cat poster. Cat poster color lah. Yang paling popular mungkin awak selalu guna banco. Sampai ada yang sebut poster color tu ialah banco, cat banco. Okey, apa bahan dia? Sama juga air, pelbagai jenis berus, okay, pelbagai saiz. Kemudian kertas pun sama, hampir sama dengan watercolor. Okay, dia boleh guna kertas biasa, kertas cartridge. Kemudian teknik dia sapuan warna tebal atau nipis, aplikasi teknik warna yang rata. Okey, cuma perbezaan poster color ni, bila kita nak mewarna, dia boleh lebih tebal dan sapuan dia biasanya agak rata. Dia boleh sapu flat, legap secara rata. Kalau watercolor dia tak tebal. Poster color ni dia boleh tebal dan color dia agak rata. Okay. So dalam penghasilan karya seni dekat sekolah, biasanya kalau awak nak buat poster, nak buat corak, packaging, okay, itu sesuai kita gunakan poster color. Kita nak buat logo. Okey, ciri-cirinya legap. Legap ni ialah dia tebal, dia tak transparent macam watercolor. Okey, dan dia cepat kering. Okey, seterusnya ialah cat akrilik. Okey, cat akrilik sama juga menggunakan bahantara air, berus pelbagai saiz berus, lembut ada, boleh keras boleh. Kemudian sama juga guna kertas. Sapuan dia lebih kurang poster, boleh tebal, boleh nipis. Dan ciri-ciri juga sama, lebih kurang macam poster color, legap dan dia cepat kering. Okey, akrilik ni boleh guna atas kertas, atas canvas pun boleh. Okey, seterusnya ialah cat minyak. Cat minyak ni antara yang paling popular kepada artis-artis seni catan. Bahan cat minyak, bahantara cat minyak ini tak boleh guna air. Sebab apa? Sebab dia minyak. Okay, kalau minyak dia tak boleh bercampur dengan air. Jadi bahantaranya kena guna turpentine atau bersama dengan minyak linseed. Okey. Turpentine ni ialah untuk bancuh. Okey, bancuh, kemudian boleh campurkan minyak linseed untuk tujuan ni untuk mengilatkan. Okey, dia nampakkan lebih berkilat. Okey, kemudian sama juga guna berus pelbagai jenis. Kemudian ada bahan tambahan iaitu pisau pelet. Okey, pisau pelet yang kita tunjukkan tadi. Okey, kemudian boleh lukis atas apa? Atas kertas, papan boleh, cardboard boleh, mungkin plywood boleh. Okey, so dia lebih banyak permukaan boleh gunalah. Okey, dan teknik untuk cat minyak ni juga ada agak banyak jugalah. Antaranya ialah teknik glazing, okey, teknik impasto. Okey, impasto. Teknik impasto ni digunakan bersama dengan pisau pelet. Okey, pisau pelet. Nanti kita tengok contoh hasil karya apa ni, impasto. Okey, cat minyak. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri cat minyak ini dia legap. Okey, licin, ada yang berkilat, kasar pun ada yang timbul jalinan. Okey, teknik sapuan dia cuma cat minyak ni ianya agak lambat sikit kering. Okey, yang mengambil masa untuk kering.
tak seperti poster color ataupun cat air Okey, seterusnya ialah cat gouache. Okey, cat gouache ni juga menggunakan bahan tara air. Sama juga guna berus lembut, berus keras, ada pelbagai saiz berus. Okey, kemudian digunakan di atas kertas. Sapuan warna boleh tebal, boleh nipis, dia legap dan dia agak lambat kering. Okey. Perbandingan dengan cat gouache ni dengan cat poster, cat gouache ni dia lebih rata daripada cat poster color. Okey, dia lagi flat, smooth penggunaan warna dia. Okey, kemudian cat tempera. Cat tempera ini sama juga menggunakan air sebagai bahan tara, juga guna berus, atas kertas, cartridge. Okay, sapuan dia sama juga, boleh tebal, boleh nipis. Dia agak lut sinar. Okay, lembut seperti teknik catan menggunakan cat air. So maksudnya dia mungkin dia akan lebih cepat kering berbanding dengan cat gouache tadilah. Okey, dan satu lagi ialah bahan ataupun media fresco. Okey, media fresco ni yang ini dia tak guna air. Yang ini digunakan bersama dengan kapo plaster. Okey, kapo plaster biasanya warna fresco ni digunakan untuk menghasilkan lukisan dinding. Lukisan dinding yang mana warna ni disapu bersama dengan kapo plaster yang juga disapukan pada permukaan satu-satu dinding ataupun papan, okey, ataupun kayu. Okey, maksudnya sebelum plaster tu kering, cat fresco ni diwarnakan. Ya, contohnya kita lukis figura. So kita menghasilkan kita dah tampal apa semua kapo plaster, kemudian masa sebelum dia kering kita warnakan. So maksudnya nanti dia kering, dia akan kering bersama dengan warna. Walaupun ianya legap tapi ianya cepat kering. Okey, dekat situ. Okey, dia cepat kering. Okey, so itu sepintas selalu media-media yang ada dalam penghasilan karya seni catan, okey, yang perlu untuk awak tahu. Okey, kemudian yang ni awak kena ingatlah bahan tara dia apa, guna atas apa, teknik dia macam mana dan apakah sikit ciri-cirinya. Okey, seterusnya kita lihat beberapa teknik dalam penghasilan seni catan. Okey, kebanyakan teknik-teknik yang akan saya tunjukkan ni ialah kebanyakannya teknik daripada media cat minyak. Okey, yang pertama ialah pointillism. Okey, awak kena ingat teknik, kemudian sedikit apakah ciri-ciri teknik tersebut. Okey, teknik pointillism, okey, menggunakan teknik titik secara berulang-ulang dengan menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak. Okey, so kita titik je. Okey, kalau nak gelap, contohnya kita buat daun ni kan, nak gelap ambil hijau gelap sikit, kemudian nak gelap lagi, gelapkan sikit lagi hijau tu dan titik je sampailah dia penuh. Okey, lama kelamaan bila dah siap dia akan jadi macam ni. Kalau kita tengok daripada jauh tak nampak titik tu, bila kita dekat sikit baru dia nampak. Okey, saya tak, kalau yang lukisan yang besar-besar tu, catan yang besar-besar mungkin sampai berhari-hari lah nak kena titik ya. Sampai menitik-titik air liur. Agak je lah kan. Okey, seterusnya ialah glazing. Glazing ni menggunakan cat minyak dengan sapuan terus secara bersahaja akan mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau.
Okey, so glaze, awak ingat perkataan glaze, berkilau. Okey, glaze dia licin dan berkilau. Rata, licin, berkilau. Okey, seterusnya okey, ini dia impasto. Impasto menggunakan warna terus daripada tiup warna tu, picit, ambil pisau palette, kemudian kita akan sapu terus atas canvas. Tak guna brush. Okey, so bila dia kering, syatan ni akan jadi tebal dan kita boleh rasa dia punya surface, permukaan tu seperti ada jalinan yang tebal lah. Okey, so efek dia sangat menarik. Okey, seterusnya ialah teknik hard edge. Teknik hard edge ni menggunakan masking tape. Okey, masking tape untuk memisahkan warna supaya warna-warna tersebut jadi kemas. Seperti ada border tindanan yang kemas. Dia nampak terpotong warna-warnanya. Okey, selain daripada masking tape, boleh juga guna kertas. Okey, kertas-kertas, tindanan kertas. Tapi kena lebih berhati-hatilah supaya warna dia tu tak terkeluar. Okey, kemudian antara teknik yang lain ialah ala prima. Okey, teknik ala prima ni juga cat minyak yang diambil terus daripada tiup dan disapukan secara spontan. Kalau impasto daripada tiup tapi guna pisau palette. Tapi ala prima ni ambil daripada tiup dengan menggunakan brush. Kalau watercolor tu cat air kita sebut kering atas kering lah. Lebih kurang macam tu. So efek dia tak terlalu rata, dia tak terlalu berkilau. Okey, tapi dia just nice lah. Agak tebal lah. Efek dia tu agak tebal. Okey, kemudian teknik yang berikutnya ialah teknik scumbling. Okey, ataupun teknik scumble. Okey, teknik ini menggunakan berus yang dimulai dengan warna gelap dulu. Maksudnya dia colourkan warna gelap lapisan pertama, kemudian ditindan dengan warna yang semakin cerah ke atas. Okey. So layer yang atas ni dia makin cerah. Efek dia apa? Untuk menimbulkan kesan lut sinar. Okey, dia akan nampak transparent. Warna yang cerah ke atas ni dia nampak warna bawah sikit. So dia nampak transparent lah, lut sinar. Okey, seterusnya kita akan lihat aliran-aliran dalam seni catan. Okey, kita tengok sikit-sikit apakah ciri-ciri aliran seni catan. So awak kena ingat aliran seni catan dan sedikit ciri-cirinya. Okey, so kita tengok. Bagi aliran catan naturalism, okey, antaranya ialah aliran seni ini menggambarkan sesuatu dalam keadaan yang sebenar semula jadi. So awak kena ingat nature semula jadi. Alright. Okey, seterusnya realism. Pergerakan seni lukis Perancis yang menentang idealism Akademi Perancis dengan mengemukakan lukisan realistik. Okey, so yang ini timbul selepas berlaku percanggahan idea, pendapat, percanggahan ideologi. So keluar satu lagi aliran baru. Okey, seterusnya kita tengok impressionism. Okey, kita tengok impressionism. Impressionism ialah aliran style lukisan cat di Perancis, okay, yang mengutamakan kesan suasana atmosfera. Okay, next kita tengok expressionisme. Okay. Pergerakan seni lukis pada awal abad ke-20 di Eropah menekankan pernyataan emosi. So expressionism ni lebih kepada karya yang dihasilkan berdasarkan emosi pelukis pencatan tersebut. Okay, contohnya marah, gembira.
ketidakpuasan hati. So diekspreskan ke atas kanvas yang menjadi satu karya catan. So express berkaitan dengan emosi, express emosi. Okay, so itu kata kunci yang mudah sikit awak nak ingat lah. Okay, surrealism. Surrealism ni pergerakan seni di Perancis sekitar tahun 1920-an, yang mana hasil karyanya ialah satu hasil karya yang di luar pemikiran manusia biasa, ataupun disebut sebagai minda separa sedar atau seperti di alam mimpi. Okay, kalau kita tengok hasil karya tu macam dia terlalu fantasi, bukan, kita tak akan jumpa benda tu di dunia sebenar. Dia macam terlalu berfantasi. Contoh-contoh hasil hasil karya mereka kebanyakannya kita tengok tak logik. Contohnya kalau dia lukis orang, okey, tangan tak diletakkan di tempat yang sepatutnya, kaki tak sepatutnya di tempat tersebut. Okey, kemudian ada kombinasi dengan rupa-rupa geometri dan juga latar belakang yang lain lah, seperti contoh yang kita paparkan dekat sini. Okey, boleh tengok sikit. Okey, kemudian aliran Cubism. Aliran Cubism ini style separa abstrak, okey, sekitar abad ke-20, yang mengutamakan bentuk-bentuk geometri yang bersatah. Okey, Cubism, awak kena ingat kata kuncinya ialah rupa geometri. So dia lukis banyak benda-benda rupa geometri lah, segi 3, segi 4. Ini kalau dia lukis figura pun dalam bentuk geometri, bentuk. Okey, seterusnya yang ketujuh ialah ekspresionisme abstrak. Ekspresionisme abstrak. Okey, style seni abstrak ini yang bermula di New York, okey, yang melibatkan luahan emosi dalam bentuk abstrak. Okey, luahan dalam bentuk abstrak, di mana di New York, Amerika Syarikat. Kemudian dia berkembang ke kebanyakannya seluruh dunia lah. Okey, dan yang terakhir kita tengok sikit aliran seni catan pop art. Okey, aliran seni catan pop art. Aliran seni lukis ini dianggap sebagai aliran seni lukis moden sekitar tahun 1960-an ke 70-an. Dah tahun 1960 ke 70 ni dia dah banyak beralih kepada hasil karya, tapi mungkin diambil bertemakan komersial. Okey, seperti iklan, dia untuk menyampaikan mesej, untuk memberitahu, untuk menyampaikan info, memberi sindiran dan sebagainya. So dalam erti kata mudahnya, dia nampak sedikit seperti poster. Dia dah ada teks. Okey, teks yang digunakan biasanya besar-besar, kemudian warna pun warna yang terang-terang. So dia macam iklan sikit. Okey, dan menggunakan imej-imej orang-orang tertentu yang popular. Okay, contohnya presiden, artis, pelakon. Okay, so itu antara ciri-ciri karya pop art lah. Okay, so itu saja 8 aliran seni catan yang terpengaruh di Malaysia. Okay, yang terpengaruh di Malaysia. Okay, seterusnya yang terakhir kita tengok pelukis dan juga karya. Okey, kita tengok beberapa contoh pelukis, tokoh-tokoh seni catan di Malaysia yang bersama dengan karya mereka. Sebenarnya yang diberikan contoh dalam buku ni beberapa orang saja, yang sebenarnya di Malaysia juga tidak kurang. Okey, artis-artis ataupun kita kata pelukis-pelukis yang hebat lah, dan ramai. Bukan yang ini saja, tapi ini sebahagian contoh. Okey, yang pertama Chua Tian Teng. Okey, baca sikit dia punya asal usul, dia punya
ciri-ciri karya dia. Okey. Chua Tian Teng ni, yang ini berasal daripada tanah besar China, kemudian berhijrah ke tanah Melayu, kemudian menghasilkan catatan yang uniknya, walaupun beliau seorang berbangsa Cina, dalam penghasilan catatan ataupun hasil karyanya, banyak tokoh ini banyak menggunakan tema batik. Okey, tema batik yang dihasilkan di atas kain. Okey, so, salah satu contohnya ialah Malaysian Life. Okey, yang bertemakan kehidupan masyarakat seharian tapi menggunakan teknik batik. Okey. Kita tengok contoh satu lagi, ada lagi saya tunjukkan dekat sini. Okey, yang ini. Okey, kemudian kita tengok yang kedua ialah Khalil Ibrahim. Orang mana? Orang Kubang Kerian di Kelantan. Okey, sering memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat menggunakan cat air dan juga cat akrilik. Okey. Sinonim dengan catatan batik. Okey. Walaupun maksudnya Khalil Ibrahim ni, dia bukan saja boleh teknik batik, tapi juga menggunakan cat air dan juga cat akrilik. So ada banyak media lah yang dia gunakan. Dan menariknya, tema yang digunakan ialah berkaitan dengan pantai timur, terutamanya di negeri kelahiran beliau, iaitu Kelantan. So banyak aktiviti-aktiviti kehidupan masyarakat setempat, penduduk pantai. Okey, tengok contoh yang ni, bertajuk Pantai Timur ataupun East Coast, tahun 1978. Okey, teknik batik. Okey, dan ini satu lagi contoh. Yang ini agak menarik juga, yang berkaitan dengan nelayan. Bagaimana digambarkan nelayan menarik perahu beramai-ramai. So semua ni ialah aktiviti harian masyarakat setempat. Okey, yang ketiga ialah Sulaiman Esa. Okey, berasal daripada Johor Bahru. Di dalam penghasilan karya beliau banyak mengetengahkan tema Islamik, okey, yang menjadi identiti beliau lah. Okey, salah satu contoh hasil karya beliau ialah yang ini, Ke Arah Tauhid. Okey, menggunakan media campuran. Okey, dan ini satu lagi contoh hasil karya beliau menggunakan, yang ini saya secat air lah, yang ini yang pemandangan. Okey, seterusnya seorang lagi, okey, artis juga daripada Kelantan, dibacok saudara Din Omar. Din Omar ni pensyarah, dulu pensyarah di UiTM. Saya sempat juga belajar dengan beliau. Tokoh ini gemar menampilkan tema tradisi masyarakat Melayu melalui aplikasi media campuran. Okey, sinonim dengan subjek kajian berkaitan budaya pemakanan. Okey, dan juga objek khazanah warisan. Okey, tengok pada hasil karya beliau ni. Okey, kalau tengok betul-betul, itu ialah nasi lemak, ya. Nasi lemak tu yang banyak-banyak bungkus-bungkus tu, nasi lemak. So tajuknya ialah antara dua hidangan. Okay, ada banyak lagi contoh hasil karya Din Omar ni, dia menggunakan nasi lemak sebagai subjek utama. Okey, last kali kita tengok generasi yang lebih muda sikit, iaitu saudara Rohaizat Syahari. Okey, dilahirkan di Jitra Kedah, sering menyelahkan subjek alam dan juga pemandangan. Okey, antara subjek yang menarik yang digunakan oleh pelukis ini ialah basikal tua. So dia banyak gunakan basikal, dia lukis basikal dan juga Vespa untuk inspirasi hasil karya beliau lah. Okey, antaranya yang ini okey, Seusia tajuk dia, tapi gambar Vespa lah. Okey, tahun 2013. Okey, so itulah antara elemen-elemen yang
perlu untuk kita tahu, ingat, kita faham dan kita hargai. Okay, sejarah seni catatan tanah air ni. Awak kena ingat benda tu sebagai satu pengetahuan yang kita appreciate. Okay, sebab pembelajaran pendidikan seni visual ni sebenarnya ialah satu benda yang berkaitan di sekeliling kita yang kita jumpa tiap-tiap hari. Okay, cuma kadang-kadang awak tak tahu istilah, rupanya ini istilahnya ialah contohnya landscape. Kita belajar landscape. Okay, sebenarnya benda tu kita lalui setiap hari, kita jumpa setiap hari. Okay, so untuk mudah faham dan mudah ingat, awak kena ikhlaskan hati, baca, faham dan awak appreciate benda tu sebagai satu ilmu pengetahuan. Okay, sama juga untuk subjek-subjek lain. Kita belajar bukan sebab untuk exam. Kalau kita belajar sebab untuk exam, ingatan kita, pemahaman kita dan juga apa yang akan kita ingat tu tak bertahan lama. Kalau kita belajar sesuatu tu sebab kita nak faham, nak tahu sebagai satu pengetahuan, dia akan bertahan lama, kemungkinan boleh sampai bila-bila awak ingat. Okay, so itu saja untuk kali ini. Okay, sehingga jumpa lagi. Sekian untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Sehingga jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih kerana bersama video pembelajaran ini. InsyaAllah kalau ada masa, datanglah visit ke channel ini dan jadikannya sebagai satu channel yang awak boleh sentiasa jadikan rujukan dan juga bahan ulang kaji untuk masa-masa akan datang. Okey, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.